KPM. Didik TV KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton slot kaunselor anda Didik TV. Pada hari ini saya Cikgu Nur Fatihah binti Ahmad atau boleh panggil Cikgu Teha, merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Agama Menengah Parit Baru Sabak Bernam. Okey, pada hari ini Cikgu Teha ingin membincangkan, ingin berkongsikan tentang satu topik yang dipanggil ajaibnya memberi. Anak-anak murid sekalian pernah dengar tak perkataan memberi? Tentu pernah, bukan? Kita semua pernah memberi. Setiap orang daripada kita setiap hari kita memberi tanpa kita sedar. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang manfaat-manfaat memberi dan apa kebaikannya kepada kita. Manusia di sisi Allah sama saja, tiada beza antara guru, murid ataupun masyarakat yang berpangkat. Yang membezakan manusia di sisi Allah hanyalah amalan. Okey, apa antara amalan yang kita boleh buat yang paling mudah? Ini cikgu nak kongsikan. Amalan yang paling mudah hari ini ialah amalan memberi. Dan kalau kita sebut dalam bahasa Arab, memberi boleh dimaksudkan sebagai sedekah. Apabila seseorang anak Adam meninggal, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, amal jariah, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakannya. Dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya nak fokus hari ini yang pertama, iaitu sedekah jariah, ataupun kalau kita hari ini kita bincang dalam topik memberi. Kalau kita nak memberi bukan sekadar wang ringgit. Kalau kita tak ada duit, tak perlu bagi duit. Kita boleh memberi banyak perkara lain. Yang pertama, apa yang kita boleh beri selain duit? Yang pertama, memberi tenaga. Macam mana memberi tenaga? Tak perlu yang berat-berat. Contohnya, anak-anak murid dekat rumah, mak minta tolong basuh pinggan. Kita pun tolong mak basuh pinggan. Itu dinamakan sebagai sedekah ataupun memberi tenaga. Kalau mak minta tolong masak, kita masak, itu pun dinamakan sebagai memberi, ada pahala. Ataupun mak tak bagi masak, mak suruh order Grab food, pun kita order, itu pun dikatakan sebagai memberi tenaga ataupun sedekah dari sudut tenaga. Dan seterusnya, apa lagi yang kita boleh beri selain daripada duit, wang ringgit, tenaga? Kita juga boleh beri ilmu. Bila kita bercakap tentang ilmu, kan, macam mana kita nak beri ilmu? Contohnya anak-anak murid sekalian, kalau kawan-kawan tanya, suruh ajar topik itu, dan kita pun berkongsi tentang topik yang kita faham, itu juga dinamakan sebagai amalan sedekah ataupun amalan memberi. Kita berkongsi ilmu yang kita tahu. Apa lagi yang kita boleh beri yang lagi mudah? Kita boleh beri senyuman. Kita senyum manis-manis dekat mak ayah kita, kita senyum manis-manis dekat kawan kita, kan? Kalau kat media sosial kita senyum cantik-cantik, ambil gambar, kita sedekah senyuman kita. Sebab saya percaya senyuman ni satu benda yang boleh berjangkit. Dia penyakit berjangkit, tuan-tuan. Dia penyakit berjangkit anak murid. Bila kita senyum, orang lain tu akan turut senyum. Bila orang lain turut senyum, semua orang senyum. Bila semua orang senyum, semua orang pun gembira. Okey, selain daripada senyuman, apa lagi kita boleh beri? Satu lagi benda kita boleh beri yang selalu kita terlepas pandang ialah memberi kasih sayang. Antara orang yang boleh kita bagi kasih sayang, mak ayah kita, kan, adik-beradik kita beri kasih sayang. Kasih sayang ni kita boleh bagi kalau kita ada. Orang yang ada kasih sayang, dia boleh bagi kasih sayang ke orang lain. Dia boleh buat baik dengan orang, dia boleh senyum, katakan sayang kat parents, kat ibu ayah. Benda-benda yang walaupun nampak mudah, nampak senang, tapi jarang orang nak buat. Jarang orang nak cakap saya sayang lah mak dekat rumah, kan, geli sangat, kan, nak cakap sayang. Tapi itulah benda-benda yang boleh mengubah hidup kita. Kita beri kasih sayang. Kita beri kasih sayang pada orang, even kita boleh beri kasih sayang. Yang paling penting, selain daripada orang sekeliling, kita boleh juga beri kasih sayang ataupun sedekah kasih sayang ni kepada diri sendiri. Itu yang orang selalu terlupa. Kasih sayang pada diri sendiri. Kita kena beri, kita kena sayang diri kita.
kita? Pernah ke ucap sayang pada diri? Pernah ke cakap terima kasih pada diri sendiri? Itu benda yang paling penting, sayang orang dan sayang diri sendiri. Okey, jadi seterusnya, apa lagi konsep memberi yang baik dalam Islam? Antaranya ialah memberi barang yang baik. Kita tak bagi barang yang reject pada orang. Kalau contohnya kalau kita bersedekah kepada mangsa banjir, kita tak bagi barang-barang kita yang dah lama, yang terkoyak, yang dah jadi macam roti canai banjir tu, kita tak bagi yang macam tu pada mereka. Kita bagi barang yang paling terbaik, yang kalau lagi baik, kita bagi barang yang kita sayang, bagi barang yang kita suka, bagi barang yang memang baik keadaannya kepada orang. Itulah yang baru dinamakan sebagai sedekah atau amalan memberi yang baik dan terbaik dalam Islam. Dan yang seterusnya, saya suka bab yang ini. Seterusnya, kalau kita memberi, sebaik-baiknya amalan yang kita memberi itu, kalau kita beri dengan tangan kanan, kalau boleh tangan kiri pun tak tahu. Apa yang dimaksudkan macam tu? Maksudnya, kalau kita beri ni senyap-senyap, sudahlah gitu kan. Jangan kita nak hebohkan kepada orang. Tak ada masalah sebenarnya kita nak war-war kepada orang kita memberi. Tapi macam yang cikgu selalu pegang, kalau kita berniat nak bagi, kita berniat memberi tu nak jadi famous, nak jadi terkenal, kita akan dapat jadi terkenal. Tetapi pahalanya di sisi Allah mungkin berkurang. Jadi kalau nak memberi, ikut adab-adab memberi, iaitu kalau boleh yang terbaik, beri secara sembunyi. Sampai kan bila kita bagi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu kan. Kita bagi mak ayah kita pun tak tahu. Kita sedekah sembunyi-sembunyi supaya tidak ada perasaan riak, tidak ada perasaan membangga-banggakan diri dan sebagainya. Didik TV KPM. Memberi mesti dikembarkan dengan satu lagi perkara, iaitu memberi mesti ada dengan perasaan kasih sayang. Macam mana dikatakan memberi dengan kasih sayang? Okey, cikgu bagi contoh. Pernah tak murid-murid tiba-tiba duduk kat masjid ataupun duduk tepi jalan, tiba-tiba ada orang minta sedekah. Kita rasa nak bagi tapi kita tak ada kasih sayang. Kita mau bagi ada sen kan, RM1 asal bagi kan. Tapi cuba bayangkan kita memberi barang. Macam saya pernah, cikgu Tia pernah beli barang dekat anak. Bila saya beri barang tu ke anak saya gembira, dia berseronok kan. Hari-hari jadi saya belikan basikal kan, dia gembira. Bila dia gembira, saya lebih gembira, lebih seronok kan. Macam tu juga bila kita memberi pada orang lain, kita beri mesti dengan perasaan kasih sayang. Kalau kita beri contoh, kita nak bersedekah pada orang susah, mesti kita kena ada kasih sayang supaya dia tu bila kita bagi, dengan niat yang kita bagi tu dia lebih baik. Kalau orang miskin, dia berjaya keluar dari kemiskinan. Kalau kita memberi sedekah untuk sekolah tahfiz dengan harapan bila dia belajar, bila dia hafal Quran, dia akan jadi orang yang baik untuk masyarakat. Mesti ada elemen kasih sayang. Kita memberi mesti dikembarkan dengan kasih sayang. Dan seterusnya, apa lagi? Kalau membantu orang yang mengangkat barang, kita tolong, kita jalan-jalan kan, tiba-tiba kita nampak makcik tu dia tengah angkat barang, nak masuk barang dalam bonet kereta, dia tak larat, kita pun tolong. Tak, makcik saya tolong, saya naikkan, masukkan kat bonet kereta. Itu juga dipanggil memberi ataupun sedekah. Apa lagi? Yang seterusnya, satu kalimah yang baik juga adalah sedekah. Yang ni saya suka. Bila kita bercakap benda baik, bila kita bercakap benda yang baik, yang menyenangkan hati orang, bila orang dengar sejuk je hati. Bila mak kita dengar kita cakap elok-elok, bila mak kita panggilkan, Kak Long, kita pun jawab, ya mak, saya datang. Itu satu kalimah yang baik. Itu pun juga dinamakan sebagai sedekah. Kita tak ada duit nak sedekah, kita cakap yang baik-baik saja. Saya teringat satu perkara kan, satu benda yang saya selalu pegang. Kalau kita tak mampu nak cakap yang baik-baik, baik kita diam. Kalau kita diam tu lebih baik, lagi senang hati orang, baik diam. Tapi kalau kita ada benda nak cakap, kalau terutamanya kat media sosial kan, sekarang orang dah tak bercakap, orang menaip. Kalau kita rasa kita punya taipan ataupun komen kita tu tak baik, kita jangan taip. Tapi kalau kita komen tu baik, lepas orang baca komen kita, orang gembira, orang rasa lebih semangat nak hidup, orang rasa lebih gembira pada hari ini, rasa hidup dia bermakna, boleh komen. Tapi kalau kita komen tu orang rasa rendah diri, orang rasa sedih, orang rasa frust dengan hidup dia, tolong berhenti dari komen-komen yang tidak baik. Kerana kata-kata yang baik, ayat-ayat yang baik juga dimaksudkan dengan sedekah. Dan apa lagi yang sedekah?
Okey, setiap langkah untuk kita mengerjakan solat juga dipanggil sebagai sedekah. Dan yang terakhir, kalau kita angkat barang, kita angkat benda yang menghalang laluan seseorang di atas jalan, juga dipanggil sebagai sedekah. Contohlah kan, kita tengah jalan-jalan berbasikal, kita nampak ada pokok jatuh, pokok kecil lah, kita pun tak mampu kalau pokok besar, betul tak? Kita nampak pokok yang kecil, lepas tu kita rasa macam mengganggu. Kalau awak lah, anak-anak murid sekarang akan angkat tak benda tu? Ataupun biar pandang je kan, tak apa orang lain. Kalau nak tahu, kalau kita angkat benda yang menghalang orang di atas jalan, itu juga dipanggil sebagai sedekah. Jadi hari ni kan, lepas dengar slot Cikgu Tiha ni, lepas ni kalau nampak ada benda-benda yang menghalang atas jalan, sila kutip. Dan niatkan itu adalah sedekah. Dan juga yang paling penting tadi Cikgu Tiha kongsikan ialah berkata yang baik-baik, ataupun dalam konteks sekarang di media sosial, type yang baik-baik, yang murni-murni saja. Kalau rasa nak komen, nak kutuk orang, hentikan. Percayalah, apa yang kita komen, apa yang kutuk tu semua orang akan nampak. Kalau orang tak nampak pun, paling-paling malaikat akan mencatat. Kalau baik kita tulis, baiklah catatan kita. Kalau buruklah kita kutuk orang kan, kita kritik orang yang baik, yang tak baik tu, benda yang tak baiklah yang malaikat akan catat. Jadi boleh buat pilihan nak jadi baik ataupun nak jadi yang tak baik. Dan akhirnya kita ke poin yang paling penting. Kenapa? Kenapa kita memberi? Kenapa manusia memberi? Kenapa saya memberi? Kenapa anak-anak murid nak memberi? Yang pertama, manusia ialah satu makhluk sosial. Emosi kita ialah emosi makhluk sosial. Bila mana kita makhluk sosial, kita memang dilahirkan sebagai orang yang suka memberi. Kita nak memberi manfaat kepada orang. Dan bila mana kita memberi, dia akan ada satu emosi dalam diri kita, kita akan rasa gembira. Macam saya kongsikan sebentar tadi kan, bila saya beri hadiah ke anak saya, memang anak saya gembira. Budak kecil kan, dia mesti gembira punya. Tapi gembira dia 5 minit kan, 10 minit, lepas tu dia buatlah benda lain dengan basikal dia. Mungkin dia campak ke kan, dia mungkin repair, tukar ke tayar, mungkin. Budak kecil kan, dia tak tahu hargai sangat. Tapi saya sebagai orang yang memberi akan rasa gembira. Setiap kali dia main, saya akan rasa Allah seronoknya. Kegembiraan itu akhirnya akan sampai kepada orang yang memberi. Macam yang selalu pepatah Arab cakap, orang yang memberi akan lebih gembira, akan lebih baik daripada orang yang menerima. Bila kita memberi, bila kita tengok kita beri kepada orang miskin kan, bila orang miskin tu makan dengan duit yang kita beri, kita akan rasa satu kepuasan dalam hati kita. Kita akan rasa gembira. Orang yang memberi akan rasa lebih gembira berbanding orang yang menerima. Okey? Dan yang seterusnya, kenapa kita memberi? Okay, banyak kalau kita tengok kan, bukan setakat masyarakat Islam, kalau kita tengok di luar negara, masyarakat barat, mereka juga banyak membuat foundation, yayasan-yayasan yang memfokuskan tentang cara untuk memberi, charity kepada masyarakat. Kenapa? Kerana mereka percaya kalau mereka memberi, mereka akan dapat hidup yang lebih baik, mereka akan dapat hidup yang lebih tenang. Sebenarnya itulah yang kita cari, iaitu ketenangan. Bila kita tenang, kita akan tenteram dan kita akan bahagia dengan memberi. Bila kita beri ke orang, kita akan rasa lebih tenang, lebih tenteram dan lebih bahagia. Dan yang seterusnya, ada satu kajian menunjukkan orang yang suka memberi, dia akan mengurangkan rasa tekanan darah tinggi dia dan juga akan membuatkan dia tidur lebih nyenyak pada waktu malam. Saya rasa mula-mula bila saya terbaca, saya rasa macam betul ke kan? Boleh ke kita bila kita sedekah, bila kita memberi, kita rasa boleh nyenyak tidur malam. Tapi bila saya buat kan, bila kita cuba bayangkan kan, anak-anak murid sekalian, cuba bayangkan anak murid memberi, kita memberi, kita sedekah pada orang. Lepas tu orang tu, bila contoh kita memberi ilmu ataupun kita menolong mak ayah kita kan, mak ayah kita pun jadi seronok, dia pun tak penat bila kita tolong dia masak kan. Lepas tu bila kita tidur, kita pun rasa lega sebab kita dah tolong dia. Bila kita dah lega, kita dah tenteram, nyenyak tak lena, nyenyak tak tidur kita? Mesti nyenyak bukan? Sebab kita dah menolong orang. Kita rasa lega, kita rasa puas. Sebagai seorang manusia, kita dah capai benda yang tahap tertinggi sebagai seorang manusia, iaitu memberi manfaat kepada orang lain. Dan bila kita rasa kita dah memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah hidup kita akan lebih tenang, tidur kita akan lebih lena. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan satu lagi, kalau kita bercakap tentang amalan sedekah atau amalan memberi ataupun sedekah adalah satu amalan yang Allah bayar cash kat dunia. Dia adalah satu ibadah yang kita akan dapat terus balasan di dunia. Contohnya macam
Kalau kita sedekah satu kan, ada yang kata dah boleh dapat sampai 10, ada yang kata boleh dapat sampai 1000. Bergantung kepada kita punya tahap keikhlasan ataupun kita punya tahap keimanan. Tapi memang Allah janji, orang yang sedekah dia akan dibalas balik. Dia akan dibalas. Jadi ibadah sedekah adalah satu amalan yang memang akan dibayar cash oleh Allah di dunia. Satu lagi amalan yang Allah bayar cash di dunia selain sedekah ataupun memberi ialah amalan derhaka kepada ibu bapa. Itu satu amalan yang memang Allah bayar cash. Kalau kita derhaka kat ibu bapa kat dunia, Allah tak tunggu ke akhirat, Allah terus balas kat dunia. Sama ada hidup kita tak tenteram, hidup kita tak senang, hidup kita susah, hidup kita serabut. Jadi cuba kita muhasabah balik. Hari ni kita buat baik tak dengan mak ayah kita. Kalau kita dah derhaka kan, kita dah tertinggi suara kat mak ayah kita kan, dah lama kita kat rumah kan, kadang-kadang hadap muka mak ayah pun dah boring tengok muka kita. Jadi kadang-kadang kita tertinggi suara. Kalau kita ada buat tertinggi suara kat mak ayah kita, minta maaf cepat-cepat. Sebab Allah dah cakap amalan yang Allah bayar cash kat dunia, satu amalan baiklah memberi. Selain itu ialah derhaka kepada ibu bapa. Jadi kalau kita dah terbuat benda yang tak baik pada ibu bapa, minta maaf terus sebelum Allah bayar cash pada kita. Okey, satu lagi cikgu nak kongsi. Cikgu teringat bila cakap pasal amalan sedekah, satu riwayat ataupun satu hadis berkaitan dengan amalan sedekah cikgu sangat suka, iaitu cikgu akan kongsikan hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad menerangkan ada macam ni tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Antaranya yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang beribadat. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, individu yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kita kasih sayang orang disebabkan oleh Allah. Kita bukan kasih sayang sebab nak couple tak. Kita kasih sayang, kita sayang mak kita sayang ayah kita sayang kawan kita kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang terpikat pada wanita tapi dia menahan godaan. Yang keenam, orang yang bersedekah. Ni cikgu nak cakap tadi, golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Yang keenam ialah orang yang bersedekah dan Allah tambah lagi sikit. Orang yang bersedekah dan merahsiakan, dia merahsiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Itu yang Allah gariskan. Orang yang dinaungi di padang mahsyar bukan setakat bersedekah, Allah tak kata bersedekah, Allah kata yang bersedekah dan merahsiakan. Dia merahsiakan sedekah dia sampai macam tu, kena rahsiakan sedekah supaya kita menjadi golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Dan yang terakhirlah orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi lalu menitis air matanya. Maksudnya dia ingat kepada Allah dalam keadaan tak ada orang lah. Dia semayang seorang-seorang, dia semayang sampai dia sedih kan, teringat dosa dia. Itu adalah tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Yang paling cikgu nak tekankan yang keenam tadi, iaitu orang yang bersedekah dan merahsiakan sedekahnya. Jadi cikgu rasa dah banyak cikgu kongsikan tentang amalan memberi. Amalan sedekah banyak, antaranya kepentingan memberi, kepentingan kenapa kita perlu memberi. Dan memberi tak termaktub kepada wang ringgit semata-mata. Kita boleh memberi duit, boleh memberi wang kalau kita ada. Tapi kalau kita tak ada duit, macam mana kita pelajar, kita masih murid di rumah kan, kita boleh memberi tenaga kepada ibu dan ayah kita. Kita boleh membantu mak dan ayah kita kat rumah. Tolong mak ayah basuh pinggan, tolong mak ayah masak, tolong mak ayah jaga adik. Selain memberi tenaga, kita juga boleh memberi kasih sayang. Dan yang paling penting, macam cikgu cakap tadi, kasih sayang tu kita kena bagi, supaya bila kita bagi kasih sayang, kita akan dapat balik kasih sayang. Macam yang cikgu cakap bahasa Inggeris tadi kan, what you give, you get back. Kalau kita sayang orang, orang akan sayang kita. Kalau kita sedekah dekat orang, orang akan sedekah dekat kita. Kalau kita bagi manfaat dekat orang, orang akan bagi manfaat dekat kita. Jadilah manusia yang terbaik, iaitu manusia yang paling bermanfaat kepada orang. Dalam konteks kita, kalau sebagai murid-murid, jadi manusia yang bermanfaat kepada mak dan ayah. Jadi manusia yang bermanfaat kepada guru-guru. Jadi manusia yang bermanfaat kepada jiran tetangga. Jadi manusia yang bermanfaat kepada adik-beradik. Dan yang paling penting, jadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri. Itu yang paling kita kena ingat. Kadang-kadang kita lupa, kita ingat parents, kita ingat jiran, kita ingat rakan sekolah. Kadang-kadang kita lupa pada diri kita sendiri. Sebelum kita beri pada orang, kita kena beri kat diri sendiri. Sebab orang yang tak ada apa yang dia tak ada dalam diri dia kasih sayang, dia tak akan mampu bagi kasih sayang ke orang. Jadi benda yang paling penting pada hari ini ialah amalan memberi. Dan orang yang paling penting kita kena beri yang pertama ialah diri sendiri. Selepas itu ibu bapa, selepas itu adik-beradik kita, dan akhirnya pergi kepada masyarakat. Jadi
Jadi cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.